Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Ustazah harap semuanya masih bersemangat dan sihat-sihat saja di rumah. Okay, sebelum belajar kita akan baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, boleh buka buku teks Fiqh muka surat 17. Okay, hari ni kita akan sambung berkenaan dengan solat fardu. Okay, tajuk apa hari ni? Iaitu perkara sunat dalam solat. Okay, apa dia sunat tu? Perkara sunat tu adalah apabila kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak dapat dosa tapi rugilah. Sebab kita tak dapat pahala. Okay, perkara sunat dalam solat ni ada terbahagi kepada dua. Ni ada dua. Pertama sunat ab'ad dan kedua sunat hayat. Okay, apa dia sunat ab'ad ni? Okay, sunat ab'ad ni kalau kita tak buat, kalau kita tinggal sunat ab'ad ni kita kena sujud sahwi. Kalau sunat hayat kita tak buat sunat hayat, kita tak perlu sujud sahwi pun tak apa. Macam tu. Kalau kita tak sujud sahwi boleh ke? Boleh kalau tak sujud sahwi tapi solat kita tak sempurna. Sujud sahwi tu macam mana? Sujud sahwi tu dengan cara lepas kita tahiyat akhir, kita jangan terus bagi salam. Contohnya kalau kita tahiyat akhir kan kita terus bagi salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ni kalau kita tertinggal sunat ab'ad yang semua ni, kita lepas baca fil alamin innaka hamidum majid kan, tahiyat akhir tu kita terus sujud 2 kali. Sujud baca subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Lepas tu duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud baca macam biasa, lepas tu sujud lagi sekali subhana man la yanamu baca 3 kali juga. Lepas tu duduk antara dua duduk tahiyat akhir, lepas tu terus bagi salam, tak payah baca lagi. Itu. Okay, apa dia sunat ab'ad tu? Sunat ab'ad ni kena sujud sahwi ya kalau kita tinggal. Okay, yang pertama duduk tahiyat awal. Contohnya kalau kamu tak duduk tahiyat awal, rakaat kedua tu kena buat sujud sahwi. Okay, yang kedua membaca tahiyat awal. Membaca tahiyat awal lah. Kalau tak buat sah solat kamu, cuma tak sempurna, kena buat sujud sahwi. Okay, yang ketiga membaca selawat ke atas Nabi SAW dalam tahiyat awal. Allahumma sholli ala Muhammad kan, selawat ke atas Nabi. Okay, yang keempat membaca selawat ke atas keluarga Nabi SAW dalam tahiyat akhir. Okay, tahiyat awal kalau tak baca selawat ke atas Nabi sah lagi. Cuma kena buat sujud sahwi. Kalau kamu tak baca selawat ke atas Nabi Allahumma sholli ala Muhammad kat tahiyat akhir, tak sah solat, wajib baca. Okay, kalau ni selawat ke atas keluarga Nabi ni wa ala ali Muhammad, kat tahiyat akhir itu sunat. Kalau tak baca pun sah. Okay, seterusnya nombor 5 membaca doa kunut. Doa kunut ni bila buat? Time solat subuh. Kalau tak baca doa kunut waktu solat subuh pun sah, cuma kena buat sujud sahwi. Okay, seterusnya keenam berdiri membaca doa kunut. Kalau tak berdiri pun boleh, kalau sakit kan boleh je duduk. Tapi kena buat sujud sahwi. Okay, seterusnya itu tadi sunat ab'ad sahaja. Sekarang sunat hayat. Okay, sunat hayat ni kalau kamu tak buat, boleh je sah kalau tak sujud sahwi. Okay, yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Okay, apa dia mengangkat tangan? Takbiratul ihram tu apa? Allahu Akbar. Lepas niat kan. Lepas kita niat, contohnya sahaja aku solat fardu zuhur kan, 4 rakaat tu naikkan Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Tu takbiratul ihram, kita angkat tangan. Angkat tangan ni sunat tapi wajib sebut Allahu Akbar tu wajib. Kalau tak sebut tak sah solat. Angkat tangan ni, kalau tak angkat tangan waktu Allahu Akbar tu masih sah solat kamu. Okay, yang kedua meletakkan tapak tangan kanan di atas tangan kiri. Memegang ni dan meletakkannya di antara dada dan pusat. Ni masa ni waktu kita baca Al-Fatihah tu kan, kita tengah solat kan, biasanya kita letak tapak tangan kita atas tangan kiri kan. Itu pun sunat. Kalau kita sakit tangan boleh je kalau kita letak tangan ke bawah macam biasa, tangan di sisi. Okay, yang ketiga membaca doa iftitah. Doa iftitah tu apa?
sebelum kita baca Al-Fatihah tu, rakaat pertama, kita kan baca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira kan, sampai habis. Tu doa iftitah. Itu kalau tak baca pun sah solat, sebab tu sunat. Okay, seterusnya membaca lafaz ta'awudz. Lafaz ta'awudz ni apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum membaca surah Al-Fatihah secara perlahan. Okay, kalau tak baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah pun boleh. Sah juga solat. Tu sunat je. Kalau baca dapat pahala sunat. Okey, seterusnya nombor 5 membaca amin di akhir surah Al-Fatihah. Lepas waladdallin. Amin. Kalau tak baca amin tu pun sah juga solat. Okey, seterusnya menguatkan bacaan surah Al-Fatihah, iaitu pada 2 rakaat yang pertama dalam solat subuh, maghrib dan isyak. Okey, yang ni biasanya kalau kita solat berjemaah kan, kita baca kuat kan. Waktu solat subuh, maghrib dengan isyak, imam selalu baca kuat Al-Fatihah. Kalau solat zuhur dengan asar, baca perlahan je. Kalau kita baca perlahan pun, imam waktu solat subuh, maghrib dan isyak pun sah juga. Sebab baca kuat-kuat tu, waktu Fatihah tu dengan surah tu, semuanya sunat sahaja. Okey, seterusnya nombor 7. Membaca ayat daripada Al-Quran selepas Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Lepas rakaat pertama kedua kan, lepas Al-Fatihah kan, selalunya kita baca surah kan. Kadang-kadang kita baca surah Al-Ikhlas, surah macam-macam lah. Kalau kita tak baca surah pun sah juga. Okey, kalau kita buat dapat pahala. Okey, seterusnya menyebut takbir Allahu Akbar pada pertukaran rukun fi'li. Okey, macam ni contohnya kalau kamu nak tukar daripada rukuk ke ni kan, contohnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi kan. Nak pergi sami Allah liman hamidah. Lepas tu kamu nak sujud. Kamu cakap Allahu Akbar nak sujud kan. Kalau kamu tak sebut Allahu Akbar tu pun sah juga solat. Okay, seterusnya membaca tasbih 3 kali ketika rukuk dan sujud. Contohnya kamu baca waktu solat tu lah. Contoh waktu rukuk bacaan ni apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi kan. Itu sunat sahaja. Tak baca pun tak apa. Okay, yang sujud pula subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan. Kalau baca sekali sahaja. Kalau tak baca 3 kali tak apa. Asalkan baca sekali. Okay, seterusnya membaca sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangkit pada rukuk. Ni waktu i'tidal lah. Lepas rukuk kan i'tidal kan, sebelum sujud kan. Kita baca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Tu pun sunat juga kita sebut, tapi kita wajib berdiri lama sikit kalau kita tak sebut. Okay, seterusnya membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Waktu bila ni? Kita baca waktu ketika duduk antara 2 sujud. Waktu kita baca ni, perkataan yang tadi tu Ustazah sebut tu sunat sahaja. Tapi wajib duduk antara 2 sujud lah. Kalau tak baca pun tak apa. Okay, seterusnya duduk iftirash ketika tahiyat awal. Duduk iftirash ni kita duduk tahiyat awal lah. Macam biasa kita duduk tahiyat awal kan. Tu nama dia duduk iftirash. Okay, seterusnya duduk tawarruk ketika tahiyat akhir. Duduk tawarruk ni waktu kita duduk tahiyat akhir selalunya tu. Bila punggung kita kat lantai kan. Tu nama dia duduk tawarruk. Okay, seterusnya berpaling muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Okay, sebenarnya waktu bagi salam kita seeloknya kita berpaling lah muka kita ke kanan kan. Kalau kiri tu memang sunat. Kalau kanan tu kita buat je ke kanan. Macam tu. Okay, yang seterusnya memberi salam kedua. Okay, macam beri salam Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua tu kan, yang belah kiri tu sunat saja. Wajib buat belah kanan je. Kalau tiba-tiba kamu tak terkentut kan. Tiba-tiba kamu cepat-cepat nak bagi salam, takut terkentut, kamu bagi salam ke kanan je. Lepas tu tak sempat ke kiri. Tak payahlah buat kiri. Kalau contohnya kamu dah bagi salam ke kanan, lepas tu kamu terkentut, jangan buat ke kiri pula. Tak payah toleh ke kiri. Kalau tak nanti tak sah solat. Jadi lepas ke kanan. Kalau tiba kamu terkentut, biar dia teruskan baca doa terus. Macam tu. Okay, seterusnya buka muka surat 19. Okay, muka surat 19. Perkara yang membatalkan solat. Apa dia perkara yang boleh membatalkan solat? Okay. Yang pertama, berkata-kata dengan sengaja. Waktu kita solat tu, tiba-tiba kamu cakap-cakap. Tengah-tengah solat, tiba-tiba kamu cakap, ada lipas lah.
ada cicak lah. Tu terbatal lah solat kamu. Okey, nombor 2, menambah atau mengurangkan rukun fi'li dengan sengaja. Okey, contohnya kalau rukun fi'li ni macam rukuk, sujud, iktidal, tu rukun fi'li. Contohnya kalau kamu dah rukuk 2 kali, kamu tambah 3 kali rukuk lagi, tak sah lah. Terbatal solat. Okey, yang ketiga, kedatangan hadas. Hadas apa ni? Hadas kecil ke, hadas besar ke? Contohnya, waktu solat tu kamu terkencing. Terbatal lah solat. Ataupun waktu solat tu bagi perempuan tiba-tiba terkeluar darah haid waktu solat. Waktu solat pun dah terbatal lah secara automatik. Okay, seterusnya, kedatangan najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian atau tempat. Tiba-tiba waktu kita solat tu kita nampak ada tai cicak dekat sejadah kita ke kan. Lepas tu kita pun dengan sengaja kita pergi sujud dekat tai cicak tu. Tu kira batal lah solat kita, tak sah. Ataupun kita badan telekong kita ke, kain plekat kita ke bagi lelaki yang solat kan. Tiba-tiba ada darah. Lepas tu kita pun solat je. Tak sah, batal solat tu. Okay, seterusnya terbuka aurat. Yang ni biasanya untuk perempuan kan. Perempuan ke lelaki ke. Okay, kalau perempuan ni lebih mudah terbuka aurat. Contohnya kalau kita tengah sujud kan. Tiba-tiba kaki kita terselak. Kain kita terselak. Waktu tu, kalau kita tak tutup cepat-cepat, batal lah solat kita. Kalau kita sengaja buka kaki kita tu memang terbatal lah solat kita. Tapi kalau kita tak sengaja, tiba-tiba terbuka kan. Kita tak sengaja, kita cepat-cepat tutup. Kalau kita cepat-cepat tutup, tak terbatal. Kalau kita sengaja biar je lama-lama kan, kaki kita ternampak aurat, tu batal solat. Okay, seterusnya memalingkan dada dari arah kiblat. Okay, contohnya kalau kiblat kat rumah kita kan, belah kiri kita pergi ke kanan dada kita, tak sah lah, batal solat. Okay, seterusnya mengubah niat atau ragu-ragu untuk meneruskan atau membatalkan solat. Okay, contohnya waktu tu kita nak solat subuh. Tiba-tiba kita pergi niat nak solat zuhur. Ataupun nak solat maghrib. Jadi batal lah solat tu sebab bukan waktunya kan. Okay, seterusnya makan dan minum walaupun sedikit. Contoh tiba-tiba waktu kita tengah solat, kita rasa ada makanan dekat kita punya mulut. Kita pun terus telan. Batal solat kita ya waktu tu. Kalau kita rasa kita tak boleh nak buang tahi gigi kita kan. Lebih-lebihan sisa makanan tu, kita batalkan dulu solat. Kita pergi gosok gigi, kumur dulu ke. Sebelum solat tu kumur lah dulu kalau dia tahu ada makanan kan. Kalau kita waktu solat tiba ada makanan dekat mulut kita, kita ludah lah tu. Macam tu. Okey, seterusnya berkata-kata selain perkataan dalam solat. Contohnya apa? Contohnya tiba kita cakap kalau kita cakap benda-benda yang selain daripada perkataan solat, tak sah lah. Contoh cakap alamak. Contoh aduh sakitnya. Tu batal solat. Okay, seterusnya hilang akal, mabuk, pitam atau gila. Contohnya kalau orang tu tak ada akal kan, macam orang tu orang gila, batal lah solat. Ataupun tiba-tiba time solat tu mabuk ke, kita pengsan ke, batal lah solat. Okay, yang terakhir murtad. Murtad ni apa? Keluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau murtad, batal lah solat juga. Okay, itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung muka 20 ya. Okay, sampai sini dulu. Assalamualaikum.